Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alaihi. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبارك وسلم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Taala kerana masih lagi diberi kesempatan untuk kita melaksanakan kewajipan kita solat maghrib berjemaah. Dan insya-Allah seperti biasa sementara kita menunggu solat Isya kita sambung pengajian kita. Insya-Allah malam ni Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah kitab Kifayatul Awam insya-Allah. Dan seperti biasa sebelum kita mulakan sama-sama kita buka dengan bacaan kita Al-Fatihah. Muka 26, pengertian mustahil. Sebelum ni kita pengertian wajib, ni pengertian mustahil. Maksudnya hukum akal. Wal mustahilu huwa alladhi la yutasawwaru fil aqli wujuduhu ay la yusaddiqul aqlu bi wujudihi. Dan mustahil itu adalah sesuatu yang tidak didapatkan pada akal atau tidak dapat digambarkan. La yutasawwaru, tidak dapat digambarkan pada akal akan kewujudannya. Artinya akal tidak membenarkan perihal wujudnya sesuatu itu. Benda mustahil mana akal tak boleh bayangkan. Paksa-paksa pun tak boleh. Itu namanya mustahil. فإذا قال قائل إن الجرم فلاني خال عن الحركة والسكون معا لا يصدق عقلك بذلك لأن خلوه عن الحركة والسكون مستحيل لا يصدق العقل بوقوعه ووجوده. Maka jika seseorang berkata, ada seorang berkata, sesungguhnya jirim itu, jirim fulani, maksudnya jirim, sesuatu jirim lah, itu sunyi. Fulan ni maknanya ditujukan kepada siapa saja. Fulan bin fulan, maksudnya nama orang atau benda yang kita tak tentukan, maksudnya disebut fulan. Sesungguhnya jirim fulani itu sunyi ataupun kosong dari gerakan dan diam secara bersamaan. Maksudnya jisim itu bergerak pun tidak, diam pun tidak. Alhamdulillah. Sesuatu jirim itu, ada orang mengatakan ada jirim yang dia ni bergerak pun tidak, diam pun tidak. Maka tidaklah akal akan membenarkan yang demikian itu kerana kosongnya ataupun tiadanya daripada gerakan, kosongnya jisim ataupun tiadanya jisim daripada pergerakan dan diam adalah mustahil. Dalam erti akal tidak membenarkan perihal terjadinya dan wujudnya jirim yang seperti itu. Dia mesti, sesuatu jirim itu mesti. Contohnya dia bagi, sama ada dia bergerak atau diam. Sama ada dia bergerak atau diam. Boleh kita kata
Tiang ni tak bergerak lah, tiang ni diam. Kipas bergerak, kita bergerak. So apa, kita tengok ni bergerak, ni diam. Ni kita tengok dia bergerak pun tidak, diam pun tidak. Diam tu maksudnya tak bergerak lah. So akal tak boleh nak terima. Ada, kalau ada boleh bagi contoh. Siapa boleh bagi contoh? Jisim yang dia bergerak pun tidak, diam pun tidak. Dia mesti salah satu punya. Itu maksudnya contoh mustahil. Mustahil ada jirim yang dia tak bergerak dan tak diam. Mustahil. Dia mesti salah satu. Kalau dia bergerak berarti tak diam. Kalau dia diam berarti dia tak bergerak. Ini diam pun tidak, bergerak pun tidak. Boleh bagi contoh lagi. Dia bergerak dan diam bersama-sama serentak. Itu pun mustahil juga. Contoh yang lain lah. Maknanya bergerak dengan diam serentak, itu pun mustahil juga. Ataupun tak diam tak bergerak pun mustahil juga. Itu contoh lah. Nak bagi contoh apa itu mustahil. So semua akal, tak, semua yang berakal dia tak boleh nak bayangkan. Tak tahu lah kalau ada orang yang boleh bayangkan benda tu. Itu contoh. Maka akal mana? Akal tak boleh terima. Perkataan musannaf ni pengarang kitab lah. Perkataan musannaf dengan jirim fulani adalah suatu kinayah, yang sindiran terhadap nama jirim yang tertentu. Jadi maksud dari musannaf bukan menyebut lafal fulani itu sendiri, melainkan fulani adalah satu sindiran bagi jirim yang tertentu seperti batu atau tembok dan sebagainya. Kinayah ni macam sindiran, maksudnya kiasan saja dia sebut jisim fulani. Cuma jisim ni dia ada satu yang bergerak dengan gerakan ikhtiari. Itu benda-benda hidup lah, macam manusia, binatang, malaikat, jin, syaitan, roh, bidadari, itu semuanya bergerak ikhtiari. Dia ada pilihan untuk bergerak tak bergerak. Kalau buku ni misalnya Quran ni dia boleh bergerak tapi dia tak boleh bergerak sendiri. Dia mesti ada benda lain yang menggerakkan dia. Contohnya saya angkat Quran. Dia bergerak tak ada. Kita yang gerakkan. Kita nak apa, kalau dia nak bergerak sendiri tak boleh. Kipas ni dia bergerak sebab kita on, kita apa, cantumkan elektrik tu kan, bila tekan switch tu dia elektrik tu dia touching. Prosesnya tenaga elektrik itulah yang menggerakkan. Itu yang ghairul ikhtiari lah. Tapi tetap juga dia boleh bergerak dan diam. Cuma dia digerakkan atau dia diam. Kalau tak ada orang gerakkan, dia diam. Tapi sebenarnya hakikat sebenarnya semua benda ni bergerak. Sebab dalam surah Yasin Allah Ta'ala kata kullun fi falaki yasbahu. Kullun fi falaki. Semua yang ada dalam cakrawala dalam semesta yasbahu, bergerak. Dia, sains pun kata semua bergerak. Alam semesta ni dia bergerak, dia tak diam. Jadi walaupun sekarang ni kita nampak surau ni tak bergerak, kita nampak sebenarnya sedang bergerak dalam satu gerakan. Bumi pun sekarang tengah bergerak kan. Bumi bergerak atas paksinya, lepas tu masa yang sama dia bergerak mengelilingi matahari. Dan nak kata matahari pun pegun tak? Kalau matahari itu pegun, tapi matahari punya orbit itu pun bersama-sama dengan cakrawala ni sedang berputar. Allah kata kullun fi falakin yasbahu. Jadi boleh kita kata semuanya bergerak lah. Cuma kalau kita tengok ni dia tak bergerak lah, dia diam. Tiang ni tak bergerak yang kita nampak. Tapi hakikat sebenarnya semua bergerak. Pada ibarat itu musannaf menerangkan bahawa jika ada orang yang berkata perihal tembok umpamanya, jisim fulani itu kita contohkan kepada tembok lah. Dikatakan bahawa tembok itu kosong dari gerakan dan diam, maksudnya tak bergerak dan tak diam secara bersamaan. Ada orang tanya lafal tu lafaz. Lafal tu lafaz. Dalam ni dia tulis lafal kan, lafaz. Menyebut lafaz fulani. Dikatakan jirim fulani. Lafal tu lafaz. Di mana dikatakan bahawa tembok itu kosong, maknanya tiada
sepi dari gerakan dan diam secara bersamaan, ertinya tembok itu dalam satu waktu tidak bergerak dan tidak boleh diam. Maka tentunya hal tersebut adalah mustahil, di mana akal tidak bisa, tidak boleh, tidak akanlah membenarkan keberadaan tembok ataupun jirim yang tembok ni termasuk jirim lah yang seperti itu. Kerana tembok kalau dia tidak diam maka dia bergerak, dan kalau dia tidak bergerak maka dia diam. Tidaklah mungkin ada tembok yang dalam satu waktu tidak bergerak dan tidak boleh diam. Kerana itulah musannaf mengaitkan dengan ibaratnya dengan kata-kata ma'an, bersama-sama. Serentak lah maksudnya, tak bergerak dan tadi yang serentak, mustahil. Kerana kalau tidak dikaitkan seperti itu, dalam erti musannaf mengatakan bahawa jirim fulani itu kosong dari gerakan atau kosong dari diam, maka tentunya akal dapat membenarkan yang demikian, kerana jirim fulani yang seperti itu tidak mustahil. Kejap bergerak, kejap diam, itu tak mustahil lah. Ini yang ma'an, bersama-sama, serentak, tak bergerak dan tak diam, itu mustahil. Yang ke-14, tajuk 14, pengertian jaiz ataupun harus. Tiga je lah hukum akal ni, tiga. Wal jaizu huwa alladhi yusaddiqul aqlu biwujudihi taratan wa bi'adamihi ukhra. Kawujudi waladin li Zaidin, fa idza qala qailun inna Zaidan lahu walad jawaza aqluka sidqa dhalika. Wa idza qala inna Zaidan la walada lahu jawaza aqluka sidqa dhalika. Dan jaiz itu adalah sesuatu di mana akal membenarkan wujudnya pada suatu saat dan dengan ketiadaan wujudnya pada saat yang lain, seperti adanya anak bagi si Zaid misalnya. Maka jika seseorang berkata sesungguhnya Zaid mempunyai anak, maka akal anda tentu membolehkan kebenaran yang demikian, membenarkanlah. Dan jika dia berkata sesungguhnya Zaid tidak mempunyai seorang anak, maknanya bukan Zaid yang sama lah, maknanya Zaid lain ataupun dalam keadaan yang lain, maka akal anda pun tentu membolehkan kebenaran yang demikian. Jadi Zaid ada anak ke, Zaid tak ada anak ke, itu hukum dia jaiz, harus, boleh ada anak, boleh tiada anak. Contohlah, fawujudu waladin li Zaidin wa adamuhu jaizun yusaddiqul aqlu biwujudihi wa adamihi. Maka adanya anak bagi Zaid dan ketiadaannya adalah jaiz. Maksudnya harus. Dalam erti akal membenarkan perihal adanya dan ketiadaannya. Maksudnya tak mustahil Zaid ada anak, tak wajib Zaid ada anak. Tak mustahil Zaid tiada anak, tak wajib Zaid tiada anak. Ada ke tak ada, dua-dua boleh. Tapi tak bolehlah serentak, itu mustahil juga. Zaid ada dan tiada anak, itu tak boleh lah. فهذه الأقسام الثلاثة يتوقف عليها فهم العقائد فتكون هذه الثلاثة واجبة على كل مكلف من ذكر وأنثى لأن ما يتوقف عليه الواجب يكون واجبا. Maka bahagian-bahagian yang tiga ini tergantung atasnya pemahaman akidah-akidah itu. Maka jadilah yang tiga ini wajib atas setiap mukallaf dari laki-laki dan perempuan. Kerana apa-apa yang tergantung atasnya perkara wajib, maka jadilah ia wajib juga. Maksudnya bahawa kalau pemahaman perkara yang wajib, yang ini akidah-akidah yang 50 itu tergantung ataupun bergantung pada pemahaman mengenai yang tiga tersebut, yang ini wajib, mustahil dan jaiz, maka jadilah pemahaman mengenai itu, mengenai apa itu wajib, mustahil dan jaiz, terhukum wajib juga. Kerana sesuatu yang perkara yang wajib bergantung atasnya, maka sesuatu itu pun menjadi wajib. Ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Itu kaedah umum dalam fiqh ataupun dalam usul. Ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu itu sekiranya tidak sempurna kewajipan dengan dia, maka
dia pun jadi wajib. Semaknanya nak bagi tahu pemahaman tentang apa makna wajib, mustahil dan harus ni, hukum ni wajib. Sebab apa? Kalau kita tak faham apa itu wajib, mustahil, harus, kita tak faham akidah. Seperti mana yang diberitahu sebelum ni, kita kena faham kenapa adanya hukum akal. Akal itu ialah untuk manusia itu dia sebelum dia beriman. Beriman itu kan tasdik bil qalbi, membenarkan di dalam hati. Jadi seseorang itu sebelum dia membenarkan sesuatu perkara dalam hati, maka dia mesti kena faham dulu benda itu. Takkan dia membenarkan benda yang dia tak faham. Ada juga istilah dia, iaitu sebelum nanti dia akan dibahas ataupun dah bahas sebelum ni, iaitu taklid. Itu taklid. Tapi itu bukan tuntutan akidah. Akidah mesti kita kena membenarkan. Sebelum kita membenarkan itu, kita mesti makrifat, mengetahui. Makrifat itu maknanya mengetahui sesuatu itu dengan keyakinan yang jazm, yang mantap, dan bersesuaian dengan realiti dan dengan dalil. Itu pertama sekali. Maksudnya susunan dia lah. Susunan dia macam ni. Allah Subhanahu Wa Taala apabila menciptakan manusia ni, melahirkan manusia ke dunia, manusia tak tahu apa kan. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah Ta'ala yang dalam Quran Allah kata, Allah Ta'ala lah yang mengeluarkan kamu daripada perut ibu kamu, la ta'lamuna syai'a, kamu tak mengetahui sesuatu apa pun. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Maka Allah jadikan sam'a wal absar, pendengaran, penglihatan, wal afidah, dan hati, akal. La'allakum tashkurun, mudah-mudahan kamu bersyukur. Jadi walaupun sebelum tu di alam roh kan, di alam roh, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Ada yang ingat? Ada tak manusia yang ingat dia pernah berjanji di alam roh di depan Allah? Allah tanya alastu bi rabbikum, semua roh jawab qalu bala syahidna, bahkan ya Allah kami bersaksi engkaulah Rabb kami. Ada yang ingat? Ada yang ingat? Jangankan kita, Nabi Muhammad pun tak ingat. Nabi Muhammad SAW pun tak ingat. Sebab memang itu ketetapan Allah lah. Bila Allah Ta'ala tiupkan roh itu dalam jasad, jasad ni dia jadi hijab. Dia jadi hijab. Kita tak ingat dah. Apa lagi, jangankan tak ingat lah. Waktu bayi-bayi baru lahir, apa benda pun dia tak tahu. Satu jumpa satu pun dia tak tahu apa. Jadi Allah kurniakan wa ja'ala lakus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Jadi kan pendengaran, guna absar, penglihatan, afidah, hati, akal. La'allakum tashkurun, agar kamu mensyukuri. Apa maksud mensyukuri? Iaitu mensyukuri kewujudan nikmat wujud kamu itu, nikmat hidup kamu itu dengan beriman kepada Allah, menyembah Allah dan mentaati perintah Allah. Tapi sekarang kita tak tahu apa. Maka Allah utuskan rasul dia kan. Allah utuskan rasul dia. Allah utus rasul tu sendiri pun tak tahu apa. Sebelum rasul tu dia tahu dia jadi rasul, Allah utus Jibril lah. Kan Allah utuskan Jibril kepada Nabi Muhammad di Gua Hira. Sebelum tu kan Nabi dah dapat mimpi lah, panjang cerita lah kalau nak cerita ni, ringkas ni. Jibril datang dalam bentuk manusia, Iqra, di situlah Jibril bagi tahu kepada Nabi semua. Maka dia diangkat menjadi Nabi. Barulah dia tahu. Dia tahu mana Jibril terpaksa mengajar dulu, bagi tahu dulu, bagi tahu. Macam mana Nabi Jibril bagi tahu? Sebab Nabi ada sam'a wal absar wal afidah. Dia beritahu mestilah pendengaran dan melihat. Lihat ni untuk melihat bukti-bukti dia. Ini alam semesta ni siapa buat kan? Kalau bukan Tuhan yang buat. Jadi pertama sekali makrifat. Maksudnya kita kena tahu dulu. Kita kena tahu bahawa Allah Ta'ala sendirilah yang beritahu, wahai manusia, sesungguhnya akulah Tuhan kamu. Dulu di alam roh kau pernah berjanji, aku Tuhan, tapi kau tak ingat kan? Sekarang ni aku utuskan utusan akulah Tuhan, tidak ada Tuhan selain innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Sembahlah aku dan dirikan solat untuk mengingati aku. Aku yang ciptakan langit dan bumi. Aku maha berkuasa, aku maha berkehendak, aku maha hidup, aku maha mengetahui. Allah bagi tahu.
Allah bagi tahu. Jadi seluruh akidah itu kan terkandung dalam ayat Quran. Allah memberitahu tentang realitinya. Yang realiti itu dikategorikan sebagai akidah lah. So kita perlu mengetahuinya dan kita perlu membenarkannya. Tasdik. Itu namanya beriman. Jadi bila ada Rasul kata sesungguhnya ada Tuhan, iaitu Allah. Jadi reflect yang pertama kan akal manusia, ada Tuhan. Kita lain, kita memang lahirnya cerita kita. Ketika zaman jahiliah tu kan, bila Nabi dia mendakwa di Rasul kan, Abu Lahab kata apa? Tabban laka ya Muhammad. Alihaza jama'na. Adakah kerana ini kau kumpulkan kami kat Bukit Sofa ni kan? Jadi ketika mendengar Muhammad umur 40 tahun ni, daripada kecil-kecil duk main sama-sama, tiba-tiba umur 40 klaim dia Nabi kan. Betul. So akal manusia zaman tu dia memang betul ke kau ni Nabi Muhammad? Betul ke kau ni utusan Tuhan? Kalau kecuali Abu Bakar Siddiq lah, itu lain cerita lah. Satu saja yang tak persoalkan. Sebab Abu Bakar Siddiq dia Allah bagi dia hidayah lah. Maknanya dia nampak Nabi Muhammad ni kan daripada kecil sampai besar tak pernah bohong walaupun perkara kecil. Al-Amin lagi kan dapat gelaran. Takkan tiba-tiba nak bohong benda yang besar. Itu Abu Bakar seorang ni yang faham. Orang lain semua masih lagi betul lah dia Muhammad tak bohong, tapi ngaku utusan Tuhan. Apa bukti kau ni? Utusan Tuhan. Kalau betul kau utusan Tuhan, betul Tuhan tu wujud, Allah tu Maha Berkuasa, cuba belah bulan tu kan? Akhirnya Allah Ta'ala belahkan bulan. Bila tengok pula lama, ini betul ni, ini betul ni kan. Itulah dia akal. So bila akal kata mustahil manusia boleh belah bulan. Betul? Boleh manusia belah bulan? Boleh manusia belah bulan? Bruce Willis dia lagu dalam cerita apa? Armageddon. Jadi ketika itulah Allah. Dan Nabi tak kata dia yang belah bulan. Dia kata inilah Tuhan aku, Allah itulah yang telah membelahkan bulan untuk membuktikan kebenaran aku. So akal ketika itu menghukumi apa? Benar ni, memang benar ni dakwaan ni. Tak mungkin kan? Itu kita belajar hukum akal. Maksudnya akal ini bukan sebagai dalil untuk akidah. Akal ni nak membenarkan akidah itu. Terima tak terima? Manusia ni akal dia lah yang akan terima atau akal dia lah yang akan menolak. Dan kadang-kadang akal dia terima tapi ada satu benda lain lagi yang menolak, iaitu emosi dia, nafsu dia. Abu Jahal tahu, Abu Talib pun tahu Nabi Muhammad tu Nabi, tapi tak mau terima kan. Itu lain. Itu ada unsur lain lah, maksudnya hidayah. Tak dapat hidayah satu, lepas tu dari segi sudut dari diri dia sendiri, dia ada ego dia kan, dia tak mau terima. Bukan tak tahu. Kalau kita kata Abu Jahal tak tahu tu boleh lagi lah, tapi sebenarnya Abu Jahal dia tahu Nabi Muhammad tu Nabi. Tapi Abu Talib, nampak tak? Abu Talib bukan tak tahu Nabi bukan Nabi, tapi tak mau kan? Mati dalam keadaan tak mau bicara. Nabi offer last minute pun Nabi offer, dia tak mau. So jadi itulah akal. Maknanya akal ni bukanlah kita nak kata akal ni yang merupakan dalil bagi akidah. Tidak. Akal ni itulah yang ada pada manusia untuk dia menerima atau menolak akidah tu. Maka betul ke Tuhan ni satu? Betul ke ada Tuhan? Mula-mula betul tak ada Tuhan kan? Dan kalau ada betul Tuhan ni satu je kan? Dan Tuhan ni betul ke dia berkuasa? Mestilah. Takkan kalau dia tak berkuasa macam mana nak cipta alam semesta ni? Mesti ke Tuhan Maha mengetahui? Mesti ke Tuhan berkehendak? So akal membenarkan. Betul. Itu namanya ma'rifat. Bila akal dah setuju, namanya ma'rifat. Dipanggil ma'rifat. Siapa tak ada akal takkan ma'rifat. Orang gila mana boleh ma'rifat? Ma'rifat ni mengetahui lah. Ilmu dengan makrifat dari satu sudut sama. Walaupun ada sedikit perbezaan, tapi kebanyakan boleh dikatakan hampir sama antara ilmu dengan makrifat. Jadi akal pertama sekali makrifat. Bila akal dah tahu, akhirnya dituntut untuk membenarkan. Itu namanya akidah, i'tiqad kan, beriman, i'tiqad dengan tahap yang yakin. Maka itu dipanggil tasdiq bil qalbi. So kita sifat 20 ni kita ngaji dalil akal-akal ni bukan kita tolak Al-Quran. Kita kata akidah itu sendiri sudah pun Al-Quran. So takkanlah kita nak gunakan Al-Quran lagi sebagai dalil. Al-Quran itu sendiri yang memberitahu akidah kepada kita.
Dan wahyu atau Al-Quran itu sendiri memberitahu kita akidah itu sendiri. So kita tinggal terima atau tolak je. Kalau kita terima, akal lah kita yang akan menilai betul tak betul. Wajib ke, mustahil ke, harus. 3 je akal. Mustahil lah ada Tuhan. Kalau ada orang fikir akal dia kata mustahil ada Tuhan. So kita tanya betul siapa jadi benda? Jadi sini alam, jadi sini alam semula jadi, alam qadim kata dia. Dia kata betul lah jadi sini. Lepas tu kita tanya dia, engkau punya kereta tu jadi sini? Anak dia beli kereta aku jadi sini. Kau bohong lah. Tadi kau kata alam boleh jadi sini, tiba-tiba aku kata kereta aku jadi sini, kau tak percaya pula. Boleh percaya? Kereta jadi sini. Rumah kau beli mana lah? Rumah aku jadi sini. Boleh percaya? Akal tak akan boleh percaya. Sebab kalau akal tak boleh percaya rumah jadi sini, kereta jadi sini, macam mana akal boleh percaya alam jadi sini? Lagilah mustahil alam jadi sini. Kalau rumah kecil tu pun tak boleh jadi sini, alam semesta, bintang, matahari, bulan, bumi boleh jadi sini. Akal gila. Itu bukan akal lah. Itu bukan akal. Mustahil akal kata benda boleh jadi sini. Dia mesti ada yang menciptakannya. Tuhan bagi tahu, akidah bagi tahu, Quran bagi tahu. Sesungguhnya yang menciptakan alam semesta ni, langit dan bumi ni adalah Allah. Bagi tahu dah akidah tu. Akal tak terima, tak terima. Akal kata betul. Memang betul. Tak mungkin tak ada pencipta. Memang betul. Akal terima. Waktu dia pun tasdik. Mustahil alam ni tak diciptakan. Tapi dia tak bagi contoh lah. Tadi kan dia bagi contoh mustahil jirim tak bergerak dan tak diam sama. Itu nak bagi contoh benda yang mustahil. Sebenarnya yang dituntut kita mustahil. Akal mengatakan tidak ada pencipta bagi alam ini dan alam ini jadi situ. Mustahil akal. Siapa boleh buktikan? Etis. Dah selesai. Etis semua dah bungkus dah. Semua tak boleh jawab. Simple je macam tadi Dia tanya etis tu bawa kereta. Kereta siapa buat? Boleh tak kereta jadi sini? Tak boleh. Dia akan otomatik kata mana dia kereta jadi sini. So alam boleh jadi sini. Alam yang besar terbentang boleh jadi sini. Kita tak alam lain, kereta lain. Apa beza dia? Bukan boleh jalan sendiri, jadi sendiri, wujud sendiri. Jalan sendiri itu tak ada masalah. Ni wujud sendiri. Mana daripada tiba-tiba tak ada, tiba-tiba ada. Boleh. Daripada tak ada, ada. Tiba-tiba aja. Kalau ada tunjuk kan. Seronok macam tu tak payah beli je. Betul. Kalau saya tak ada kereta, diam. Kau pejam mata jap. So tiba-tiba kereta ada. Sedap lah tu. Mustahil. Kalau ada lah bagi tahu. Dan kereta yang bergerak sendiri tu pun, itu kalau tak ada yang set kat dalam tu tak bergerak juga. Dia kena ada orang yang setting, dan dia kena ada bateri, kena ada macam-macam. Kalau tak ada, tak jalan juga. Dia mesti ada orang yang buat. Itu maksud hukum akal. Akal ni nak membenarkan akidah. Akhirnya bila akal sudah terima, dia tasdik bil qalbi. Namanya iman. Sebab tu kita tak pernah pun kata akal yang menjadi dalil. Dia orang ni belajar sebab 20, ni mazhab Asy'ariyah ni melebihkan akal daripada Quran. Tak ada timbul isu tu pun sebenarnya. Quran itu peranan dia memberitahu kita akidah. Akal peranan kita membenarkan atau menolak tu. Kita disuruh berfikir, afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat, afala ta'qilun, kan, afala tatafakkarun. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil ulil albab. Pada penciptaan langit bumi dan perubahan siang malam ni ada tanda-tanda bagi orang yang berakal. Tanda apa? Tanda kewujudan Tuhan, tanda kekuasaan Tuhan, tanda sifat-sifat kesempurnaan Tuhan. Itu baru kita asyhadu an la ilaha illallah. Itu je peranan akal. Dan itulah sebenarnya tujuan akal dijadikan. Tiba-tiba, akidah tak boleh pakai akal. Itu nak pakai apa? Nak pakai apa? Syarat sah solat pun betul. Syarat wajib solat apa? Islam, baligh, berakal.
Syarat wajib puasa apa? Islam, balik berakal. Syarat wajib semua wajib syarat mesti akal. Maknanya orang gila dia bukan mukallaf, tak berakal. Tiba-tiba akidah tak boleh pakai akal. Dia gila ke apa? Dia tak berakal ke? Orang yang cakap macam tu tanta dia pun tak berakal. Jadi akal sebenarnya tujuan utama akal Allah jadikan tu supaya manusia tu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk ibadat. Dan untuk manusia itu dijadikan sebagai hamba yang mukallaf, diberi akal. Diberi akal. Siapa tak ada akal bukan mukallaf. Binatang tak ada akal bukan mukallaf. Orang gila manusia tapi dia gila tak berakal bukan mukallaf. Jadi akal itu sebenarnya syarat pertama mukallaf. Dan sebelum dia nak sembahyang puasa ke, dia mestilah kena ada akidah yang betul dulu. Akal dia kena membenarkan dulu akidah-akidah yang disampaikan oleh Quran dan hadis. Bukan kita kata mana akal yang jadi dalil bagi akidah. Tak ada orang kalau faham dia tak ke arah tu. Tak faham, tak mengaji, tak faham, betul tuduh. Sifat 20 ni Greek falsafah Greek Yunani pakai akal. Kat mana? Kat mana tu? Faham Iaitu 3 hukum akal. Pembicaraan mengenai mukallaf. Mukallaf ni bahasa Arab lah. Bahasa Melayunya orang yang dibebani hukum. Orang yang dibebani lah. Dibebani dengan apa? Dibebani dengan hukum. Perkataan musannaf dengan ala kulli mukallafin tadi, atas setiap mukallaf, maksudnya adalah manusia dan jin, bukan malaikat. Ini ada isu, adakah malaikat itu mukallaf atau tidak? So yang tahqiq, yang benarnya malaikat bukan mukallaf. Kerana malaikat tidak tergolong mukallaf atas qaul yang tahqiq. Pendapat yang benar lah. Qaul itu pendapat, tahqiq itu benar. Kerana itulah musannaf pengarang mengatakan melambangkan mukallaf itu dengan min zakarin wa unsa, dari lelaki dan perempuan, agar malaikat tidak termasuk kerana malaikat tidak bersifat dengan lelaki dan perempuan. Tadi dikatakan maknanya wajibatan ala kulli mukallafin min zakarin wa unsa. Difahami daripada perkataan zakarin wa unsa itu maknanya itu tak masuk malaikat. Sebab apa? Malaikat tak ada lelaki dan perempuan. Tapi jin mana ya? Jin ada, jin lelaki dan jin jantan, jin betina kot. Nak kata lelaki perempuan ke jantan betina? Jin. Jaga-jaga nanti jin betina syok bahaya. Boleh ke kahwin dengan jin? Itu bab fiqh nanti kita bahas. Jadi manusia dengan jin saja yang mukallaf. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Jelas dalil itu. Malaikat ini walaupun ialah sebab apa kan, ada malaikat, dengarkan malaikat ini menjalankan perintah Allah. Jadi dia menjalankan perintah Allah tu atas satu dasar taklif ke sebagai mukallaf ke atau apa? Maka memang bukan taklif. Dah dia memang diciptakan macam tu. Diciptakan untuk tugas itu. Dan tugas tu dia buat bukan kerana dia mukallaf, maksudnya dia boleh pilih, buat pun boleh, tak nak buat pun boleh. Kalau dia buat dia dapat pahala, tak buat dia berdosa, tak ada. Bila diperintahkan buat tu, dia dah memang macam robot lah. Di set akan terus buat, takkan mengingkari. Tak ada malaikat yang mengingkari. Malaikat ada akal atau tidak? Nanti saya tanya. Itu ada pembahasan, sebahagian pendapat mengatakan malaikat ada akal. Sebahagian pendapat, sebab dia nak kita, yang pertama kita nak tahu kan, macam mana kita nak tahu malaikat tu ada akal atau tidak? Macam mana kita nak tahu? Sekarang ni malaikat tu ada akal atau tidak, macam mana cara ni kita nak tahu? Macam mana nak tahu?
Sekarang kita nak tahu malaikat tu ada akal atau tidak. Ni bukan cerita nak tanya dalil kan, nak tanya sekarang ni common sense kita nak tahu yang malaikat ni ada akal atau tidak melalui cara macam mana. Yang pertama kita jumpa malaikat tu tanyalah, betul? Oi malaikat, kau ada akal ke tidak? Betul? Tapi itu berlaku ke tak berlaku? Mustahil, tak boleh berlaku. Yang kedua, kita dapat maklumat, dapat berita atau maklumat yang mengatakan malaikat itu berakal. Berita mana yang kita percaya sekarang? Quran ataupun hadis je lah. Selain daripada dua tu, tak mungkin ada orang boleh tahu sebab malaikat ni gaib. Tak ada manusia yang jumpa malaikat kecuali Nabi. Jadi ada tak Quran kata malaikat ni berakal? Ada tak hadis kata malaikat ni berakal? Setakat ni tak ada. Tapi bila tak mengatakan bukan berarti tak ada. Bila tidak warid kan, tidak ada Quran yang mengatakan malaikat itu berakal, tidak ada hadis Nabi yang mengatakan malaikat itu, bukan bermakna malaikat itu mesti ada akal. Belum, tak ada dalil bukan berarti tidak ada. Itu dia panggil ittiraq dengan in'ikas dalam ilmu usul fiqh. Ada dalil berarti ada madlul. Tetapi kalau tidak ada dalil belum tentu tidak ada madlul. Maksudnya walaupun Al-Quran dan hadis tak cakap, tak pernah mengatakan malaikat itu ada akal, tapi dalam masa yang sama Quran dengan ini tak menafikan malaikat tak ada akal. Maknanya Quran tak kata ada akal dan tak kata nafikan tak ada akal. Hadis pun tak kata ada akal dan menafikan akal. Tapi dari segi yang lain kita berkata lebih kepada berakal. Lebih kepada berakal. Sebab apa? Malaikat dia boleh menjelma jadi manusia. Tanya Nabi, akhbirni anil iman, akhbirni anil Islam, iqra, kan? Ma'ana laisa ana biqari, iqra, laisa ana biqari. Takkan tak berakal kot. Kan? Jadi melalui bukti-bukti itu kita boleh kata dia malaikat berakal. Ulama mengatakan malaikat berakal. Tak mungkin orang yang tak berakal boleh buat kerja tu ke? Apa yang perbuatan yang dibuat oleh malaikat itu yang kita fahamlah memerlukan akal. Yang dan lebih lagi satu perbahasan yang panjang juga, binatang itu berakal atau tidak? Itu bahas panjang juga. Binatang itu berakal atau tidak? Dan pendapat yang ulama kata binatang itu berakal tetapi minimal intelligent. Maknanya diberi secukupnya saja supaya dia boleh hidup. Dia tahu api itu panas, dia boleh fikir api itu panas bahaya, dia tak akan masuk dalam api. Ni makanan ni boleh makan, makanan ni tak boleh makan. Mana dia tahu? Siapa ajar dia? Sedangkan manusia sesat dalam hutan, dia lapar, dia tak ada macam ada buah tak nak tengok. Boleh makan tak ada makan buah ni. Dia akan ambil bagi binatang dulu. Binatang kalau makan maknanya buah tu boleh makan. Kalau binatang tak makan maknanya buah tu tak boleh makan. Jadi binatang pun ada intelijen dia. Malaikat lebih-lebih lagi ada akal lah. Tapi nak tanya dalil secara jelas yang mengatakan malaikat itu adalah makhluk yang berakal. Setakat ni saya tak pernah jumpa kan Quran kata ataupun hadis. Tapi dari segi yang kita dah baca tentang malaikat itu menjalankan perintah Tuhan, wa yaf'aluna ma yu'marun, kan? La ya'sunallaha ma amarahum, kan? Kemudian dia boleh menjelma jadi manusia sampai dengan wahyu. Takkan tak berakal kan? Segala perbuatan dia itu menunjukkan hanya yang makhluk yang berakal saja yang boleh buat benda-benda itu. Sebab yang tak berakal tak boleh buat benda itu. Jadi daripada dalil tu kita kata malaikat besar kemungkinan berakal. Besar kemungkinan berakal. Kalau dikata berakal, mungkin dia celaka sama sendiri. Siapa? Macam mana? Kalau malaikat itu dikatakan berakal, mungkin dia celaka sama sendiri. Ya, yang bertelagah bukan akal, yang bertelagah nafsu, syahwat. Akal tak bertelagah. Manusia ni kalau dibuang syahwat dia, dalam syurga nak tanya mana manusia bertelagah ke tak? Dalam syurga manusia bertelagah ke tak? Ada akal ke tak? Siapa yang menyebabkan manusia bertelagah di bumi? Nafsu. Maksudnya syahwat lah. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin.
Ahli syurga ni kami cabut ghil daripada hati-hati mereka. Itu ghil tu, syahwat, nafsu, hawa tu. Itu yang bertelagah. Akal tak bertelagah. Sebab tu orang berakal takkan bertelagah. Bila kita tengok orang bertelagah, orang tak berakal. Bukan tak berakal. Syahwat, nafsu dia mengatasi akal dia. Akal tak bertelagah. Tak perlu bertelagah. Akal tak suka bertelagah. Yang bertelagah ni bukan nak kata berakal, maknanya akal dia kalah dengan emosi dia, kalah dengan nafsu dia, syahwat dia, hawa dia. Kalau akal bertelagah, ahli syurga bertelagah juga lah. Tak, ahli syurga tak ada bertelagah. Maksud malaikat pun tak bertelagah, akal tak bertelagah. Yang bertelagah ni emosi dia, syahwat, nafsu. Boleh? Tak sempat nak habis ni. Ni dah bunyi-bunyi ni. Macam mana pengurusi? Okey, Sophie. Ke nak sambung? Ke macam mana? Ha? Azan dulu. Boleh, insyaAllah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada soalan tadi. Apa istimewanya nama Zaid dalam dunia Arab? Sikit-sikit Zaid kan. Sebab apa? Satu-satunya nama yang disebut dalam Al-Quran selain daripada Rasul dan Nabi, Zaid. Allah dalam Quran Allah sebut nama Rasul-Rasul saja. Daripada Nabi Adam, Nuh, sampailah Nabi Muhammad. Tak ada nama orang lain yang Allah sebut. Abu Bakar Siddiq punya nama pun Allah tak sebut. Sayyidina Umar pun Allah tak sebut. Dalam Abu Bakar Siddiq Allah kata iz qala li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana kan. Iz qala li sahibihi. Tak kala Nabi mengatakan kepada temannya. Allah tak kata iz qala li Abu Bakar li Abi Bakr. Tak sebut nama pun. Dan satu lagi nama yang Allah tak sebut selain Nabi, Maryam. Maryam bukan Nabi tapi Allah sebut. Sebab apa? Nak menunjukkan bahawa Isa itu bukan anak Allah. Isa itu anak Maryam. Isa ni Maryam. Kan? Jadi Allah sebut nama Maryam. Nama lain Allah tak pernah sebut kecuali Zaid. Surah Ahzab tak silap saya ketika yang Allah sebut Nabi kan Zaid bin Harisah anak angkat Nabi kahwin dengan Zainab tu. Lepas tu kan Allah Ta'ala perintahkan Nabi supaya bagi tahu Zaid suruh ceraikan isteri dia. Dan Allah suruh Nabi kahwin dengan Zainab. So Nabi serba salah lah. Nanti orang kata apa ni Muhammad anak angkat dia punya bini pun nak sapu. So Allah tegur tu Allah sebut. Allah sebut saya tak hafal ayat dia tapi tak silap saya surah Al-Ahzab.
Allah sebut Zaidun. Maksudnya Allah Ta'ala suruh bagi tahu juga kat Zaid tu, suruh ceraikan isteri dia. Dan Allah sendiri yang nikahkan Nabi dengan Zainab. Satu-satunya pernikahan yang dinikahkan oleh Allah, Zainab. Tu Zainab bangga dengan isteri lain. Korang semua nikah di bumi, tapi aku yang menikahkan aku di langit. Maksudnya Allah Ta'ala lah, bukan Allah Ta'ala di langit pun. Maksudnya dia nak beritahu dia ni dinikahkan oleh Allah Ta'ala. So Allah sebut nama Zaid. Nama lain Allah tak sebut. Nama Abu Bakar pun tak sebut, tapi nama Zaid Allah sebut. So dalam kita Nahwu semua pakai Zaid. Qama Zaid. Contoh Qama Zaidun. Contoh fi'il madhi. Atau contoh mubtada khabar Zaidun qa'imun. Zaid. Itu orang tanya, Kak Asma tanya ni. Jadi macam mana? Cukup nanti kita sambung sekali lagi tentang mukallaf insya-Allah. Setakat itu dulu. Yang baik kepada Allah Ta'ala, apa yang tak baik kelemahan saya lah, minta ampun kepada Allah, minta maaf semua. Mudah-mudahan Allah bagi taufik, kita faham dan sampaikan dan tanggulkan kekurangan. Subhanallah bihamdika, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.